Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk yang akan cikgu sampaikan pada kali ini ialah Boleh saya bantu ibu? Standard pelajaran 5.3.1 Kemahiran Tata Bahasa Ayat Majmuk. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 113. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu cikgu mahu murid-murid membaca dan memahami teks serta gambar yang terdapat dalam buku teks muka surat 113. Terlebih dahulu, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan ayat majmuk. Murid-murid boleh rujuk mungsi cilik dalam buku teks. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Ayat majmuk dicantum menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung dan, atau, lalu, sambil, tetapi, manakala, agar, kerana dan lain-lain. Ada beberapa lagi kata hubung yang tidak cikgu masukkan dalam ni, tapi masih sebenarnya kata hubung ni terdapat banyak juga kata hubung. Pencantuman ini membentuk ayat baru. Jadi ayat baru ni disebut sebagai ayat majmuk. Jadi cikgu ulang balik, ayat majmuk ni terdiri dari dua ataupun lebih ayat tunggal. Kemudian ayat tunggal ini dicantum menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung dan, atau, lalu, sambil dan sebagainya. Pencantuman ayat-ayat tunggal ini membentuk ayat baru dipanggil ayat majmuk. Contoh ayat, contoh yang pertama, Zara mengemas rumah. Ayat kedua, ayat tunggal kedua, Ibu Zara mengemas rumah. Jadi kata hubung dalam kurungan tu dan tu merupakan kata hubung. Apabila dicantumkan Zara dan ibunya mengemas rumah, yang itu apabila dicantumkan kedua-dua ayat tunggal di atas membentuk ayat majmuk, Zara dan ibunya mengemas rumah. Contoh dua, ayat yang pertama, ayat tunggal yang pertama, dia akan datang ke sini esok. Ayat yang kedua, dia akan datang ke sini lusa. Jadi kita boleh gabungkan ataupun cantumkan kedua-dua ayat tunggal ini menggunakan kata hubung atau. Jadi ayatnya dia akan ke sini esok atau lusa. Itu merupakan ayat tanya. Contoh yang ketiga, Suhaimi membaca buku. Ayat kedua, Suhaimi mendengar radio. Kata hubungnya sambil. Jadi kita boleh cantumkan, apabila dicantumkan kedua-dua ayat ini, Suhaimi membaca buku sambil mendengar radio. Contoh keempat, Zara suka makan durian. Zara tidak suka makan cempedak. Kata hubungnya tetapi. Jadi ayatnya, Zara suka makan durian tetapi tidak suka makan cempedak. Okey, terus kepada aktiviti membina ayat majmuk berdasarkan ayat-ayat yang diberikan. Okey, murid-murid lihat halaman 113 tersebut. Boleh saya bantu ibu? Itu tajuk. Kemudian pendahuluannya, sudah beberapa hari Singki di rumah, dapur Zara tersumbat. Zara mencari maklumat daripada internet untuk membantu ibunya, iaitu Puan Zura. Okay, gambar yang pertama merupakan contoh ayat yang ayat majmuk yang dibentuk berdasarkan dua ayat tunggal. Ayat yang pertama, kita lihat contoh. Ayat yang pertama, Puan Zura menggunakan pelocok. Ayat yang kedua, Singki di dapur Puan Zura masih tersumbat. Jadi kita menggabungkan ataupun mencantumkan kedua ayat tunggal ini menggunakan kata hubung tetapi. Jadi setelah dicantumkan, ayatnya menjadi Puan Zura menggunakan pelocok
tetapi sinki di dapurnya masih tersumbat. Puan Zura menggunakan pelocok tetapi di dapurnya masih tersumbat. Jadi kalau murid-murid lihat ayat yang kedua tu, di dapur Puan Zura tu digantikan dengan nya, kata ganti nama diri nya. Jadi ayat kedua kita tak perlu ulang nama yang sama. Nama yang sama tidak perlu diulang apabila kita membentuk ayat majmuk. Okey, ayat yang kedua, gambar yang kedua, kita lihat ayat yang pertama. Zara melayari internet menggunakan tablet. Zara melayari internet menggunakan tablet. Ibu Zara melayari internet menggunakan tablet. Jadi kedua-duanya melakukan aktiviti yang sama, iaitu menggunakan tablet. Jadi kalau nak bina ayat, gantikan Ibu Zara dengan ibunya. Ibunya. Tak perlu sebut, tak perlu kita tulis Ibu Zara. Zara dan Ibu Zara, kan. Jadi tukarkan Ibu Zara kepada ibunya. Zara dan ibunya. Jadi cantumkan kedua ayat tersebut menggunakan dan. Seterusnya, jadi yang seterusnya murid-murid buat sendiri, bina sendiri ayat majmuk berdasarkan dua ayat tunggal di atas. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Ayat yang pertama, Zara mengajak ibunya. Ayat yang kedua, Zara mencuba kaedah daripada internet. Jadi ayatnya apa? Murid-murid boleh cantumkan kedua ayat tersebut menggunakan kata hubung untuk. Seterusnya kita lihat gambar yang keempat. Kita rujuk ayat yang pertama. Zara berjalan ke arah sinki. Ayat yang kedua, Zara membawa serbuk penaik. Kata hubungnya sambil. Jadi bina ayat menggunakan kata hubung sambil. Kemudian gambar yang kelima, ayat yang pertama ialah Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang sinki. Ibu Zara mencurahkan cuka. Jadi manakala, kata hubungnya manakala. Seterusnya latihan di rumah, bina ayat majmuk berdasarkan ayat-ayat yang diberikan dalam buku teks muka surat 113. Nota buat latihan dalam buku BM1 ataupun BM Tata Bahasa. Jadi murid-murid boleh buat latihan ni dalam buku BM1. Bina ayat majmuk yang kita bincangkan tadi. Ini contoh latihan. Pertama sekali tulis macam biasa, tulis hari apa yang murid-murid buat latihan ni. Tulis tarikh hari ini. Kemudian tulis tajuk, boleh saya bantu ibu. Standard pelajaran 5.3.1. Tulis arahan, selang satu baris. Tulis arahan, bina ayat majmuk berdasarkan ayat-ayat yang diberikan seperti di bawah. Kemudian ayat yang pertama, gambar yang pertama, tak perlu lukis gambar, tak perlu tampal gambar, terus tulis ayat. Yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat keempat, seterusnya ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Buat seperti contoh yang cikgu tunjukkan ini. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Cikgu ucapkan sekian, terima kasih.